Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Apa khabar? Pak Su doakan anda sihat-sihat, ceria dan bersemangat selalu ya. Baik, kita pergi pada perbincangan kita yang seterusnya berkaitan dengan pengurusan emosi. Dan kali ini kita nak tengok apakah perbezaan antara emosi dan mood. Ya. Dalam siri yang lepas, Pak Su ada bincang perbezaan emosi dengan perasaan, ya, feeling. Kali ini kita nak tengok apa beza emosi dengan mood. Mood ni ada Pak Su jumpa dalam kamus tu ada sebut kata suasana hati. Eh? Tapi Pak Su gunakan mood lah ya sebab mood ni dah dipahami umum kan ya. Mood. Mood aku tak baik lah hari ni. Oi, kau jangan jumpa bos hari ni ya. Dia punya mood tak baik minggu ni. Jumpa minggu depan. Mood. Kita dah biasa ya. 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 Jadi kalau kita sebagai ayah, sebagai ibu kat rumah kadang-kadang kan, anak-anak kita pun kadang faham kita punya mood kan. Dia nak minta sesuatu kat kita tu, dia tunggu tengok macam mana abah punya mood ni. Kalau abah punya mood ni baik je, dia pergi jumpa. Ya. Dia di mana sesuatu kan ya. Jadi ada perbezaan-perbezaan yang besar antara emosi dan juga mood ya. Walaupun kedua tu berkaitan ya. Baik, kita lihat secara akademik ya, apakah perbezaan perasaan dan juga mood ni ya. Kalau kita tengok yang pertama, seperti mana yang kita pernah bincangkan dahulu ya. Emosi ialah reaksi atau respon ya tubuh badan kita terhadap rangsangan luar ataupun rangsangan dari dalam diri ya. Bila kita membuat persepsi, kita menghadapi sesuatu rangsangan tertentu, kita akan memberi reaksi badan kita. Ini melibatkan pemikiran, fisiologi dan juga tingkah laku ya. Itu ialah emosi ya. Kita dah bincang panjang dalam siri yang lepas. Baik, manakala mood pula adalah suatu keadaan atau kualiti perasaan pada suatu masa tertentu. Misalnya dalam masa satu hari, dalam masa seminggu, dalam masa 3 hari, ya, dalam beberapa jam, ya, mood dia macam ni. Dia menggambarkan satu kualiti perasaan. Jadi mood tu ialah perasaan lah. Ya. Tapi oleh kerana dia ada satu kualiti tertentu, ciri-ciri khusus dia, kita panggil dia mood lah. Ya. Okay. Kemudian yang kedua, ya, biasanya emosi ni berakhir dalam masa yang singkat. Dan beberapa saat je, macam katakan orang tu marah, ya, dia dalam sesaat orang tu rasa gembira misalnya dapat hadiah misalnya kan, dia pun menangis kerana terlampau gembira. Ada juga orang kan, beberapa saat je, lepas tu dia hilang lah, dia tak menangis lah lepas tu. Ya, ya. Manakala mood pula dia boleh berpanjangan. Ya. Kalau perasaan boleh mengambil masa berapa hari, beberapa minit atau beberapa jam saja. Tapi kalau mood ni dia biasa beberapa hari. Dia melibatkan beberapa hari. Dia lama ya tempoh dia. Kemudian yang ketiga, emosi adalah hasil persepsi manusia terhadap sesuatu peristiwa yang spesifik. Ya. Misalnya kalau katakan kita mendapat berita kematian orang yang kita sayangi, itu satu peristiwa kan ya. Jadi kita ada persepsi terhadap peristiwa itu, jadi kita rasa sedih. Ya. Dizahirkan dengan rasa sebab dan juga mungkin menangis ya. Itu emosi. Manakala mood pula kebiasaannya tidak disebabkan oleh satu peristiwa spesifik ya. Kita pun tak tahu apa puncanya. Ini yang masalah mood ni ya. Ya. Pasal bos ni mood dia tak baik je minggu ni ya. Jenuh kita nak fikir sebab isterinya ke, sebab keluarganya ke, atau sebab big boss dah hentam dia ke. Kita pun tak tahu ya. Ya. Tidak disebabkan satu peristiwa yang spesifik. Kadang-kadang dia pun tak tahu kenapa dia jadi macam tu ya. Baik. Kemudian yang seterusnya terdapat berbagai jenis emosi macam Paul Ekman dia kategorikan 6 ya. Ada emosi gembira, ya, ada emosi sedih, ada emosi marah, ada emosi takut, ada emosi jijik, ada emosi terkejut. Itu mengikut Paul Ekman ya. Mengikut pendapat pakar dia ada lebih lagi. Pakar-pakar yang lain lah ya, penulis-penulis yang lain. Manakala mood ni biasanya kita kategorikan pada dua ya. Sama ada mood yang baik atau mood tak baik, good mood atau bad mood. Kau jumpa lah bos sekarang, dia good mood tu. Mesti dia luluskan kau punya cuti ni. Dia dalam good mood. Tapi kalau bos dalam bad mood, kau jangan jumpa sekarang. Cuba tengok besok. Kalau besok dia good mood, kau jumpa besok. Ya. Dia ada good mood, bad mood. Ya. Mood baik, mood tak baik. Ya. Kemudian sifatnya sangat kuat, intense. Ya. Emotion ni intense. Ya. Kuat. Dia intensity dia tinggi. Ya. Manakala mood ni, ya, secara relatifnya kurang kuat, ya, less intense. Ya, secara relatifnya kurang. Cumanya dia berpanjangan. Ya, dia berpanjangan. Kemudian yang seterusnya berlaku secara spontan.
rapid onset ya. Itu kalau mood tadi lah berlaku satu peristiwa dia terus tercetus emosi ya. Marah ke ya, gembira ke ya, sedih ke ya, takut ke ya, dia serta-merta ya. Manakala mood pula berlaku secara perlahan-lahan. Ya. Sikit, sikit, sikit. Sehari, 2 hari, 3 hari. Oh, teruk ni dia punya moodnya ni sampai 3 hari tak hilang-hilang bad mood dia ni. Ya. Sebab dia berlaku secara perlahan-lahan ya. Okey. Baik, kalau secara perbandingan, cuba kita tengok perbandingan emosi, perasaan dan mood ni mengikut tempoh, intensitas, penyebab dan juga kesan. Ini penting juga untuk kita tahu ya. Emosi, perasaan dan mood. Baik, dari segi tempoh, macam yang Pak Su sebutkan tadi, emosi ni dia cepat ya. Singkat saja ya. Dalam beberapa saat lepas tu dia hilang ataupun minit je lah ya. Manakala perasaan dia sederhana. Mungkin dalam beberapa minit, 2 minit, 3 minit ya perasaan ya. Kalau kata geram itu perasaan ya. Aku sakit hati ya, perasaan ya. Aku rasa kecewa itu perasaan. Mungkin mengambil beberapa minit ya atau beberapa jam. Manakala mood pula lama, berjam-jam ataupun berhari-hari. Itu dari segi tempoh ya. Dari segi intensiti ya, emosi ni tinggi. Dia sangat intens ya, sangat kuat emosi ni ya. Kemudian kalau perasaan dia sederhana. Manakala mood biasanya rendah ya. Cumanya mood ni rendah tapi ambil masa lama. Ya. Dari segi penyebab, emosi ni selalunya reaksi atau respon yang spesifik terhadap rangsangan luar atau peristiwa, objek, orang ya. Itu penyebab dia ya. Maknanya ada tercetus sesuatu peristiwa ya, sama ada disebabkan oleh situasi, oleh keadaan orang ataupun oleh objek ya, oleh benda-benda dan sebagainya. Itu penyebabnya ya. Manakala perasaan pula ialah tafsiran atau label mental terhadap emosi. Kita dah bincang sebelum ni kan ya. Mental kita, pemikiran kita memberi label-label tertentu terhadap emosi yang sedang alami mengikut keadaan ya. Dan mood pula ya, penyebabnya agak umum dan kurang jelas. Jadi bukan senang ya. Kalau orang tu dalam bad mood, kita nak kesan tu mungkin ambil masa juga ya. Sebab kita tak tahu apa puncanya ya. Kurang jelas ya. Segi kesan, ya. Kalau orang tu mengalami emosi, apa kesannya? Ya, ya. Kesan dia ialah kalau sebab mood ni dia berlaku singkat, dia selalunya berlaku tindakan spontan ya. Kalau macam kita berlaku sesuatu yang mengejutkan, kita pun spontan ya. Kita spontan ya. Kalau benda takut mungkin kita menjerit, tolong macam kan ya. Dia spontan ya, segera ya. Kemudian yang kedua, sama ada kita memberi respon lawan ataupun lari. Misalnya kalau kita takut, takut dengan anjing ke, takut dengan binatang tertentu ke, ya, sama ada kita nak lawan dia, ambil batu, baling dia ke, ataupun kita cabutlah, larilah. Ya, itu kesan dia kalau kita mengalami emosi-emosi. Ya. Manakala perasaan pula, ya, kesannya sangat tinggi. Ya. Kesannya sangat banyak dalam kehidupan kita. Ya. Kita nak buat keputusan, kita bergantung pada perasaan kita. Ya. Ya. Ada orang tu nak beli kereta warna merah. Ada orang nak warna biru. Ada orang nak warna putih. Kenapa semua orang beli warna lain-lain ni? Kenapa tak beli putih je? Kenapa tak syarikat kereta keluarkan kereta jenama sekian-sekian warna putih je? Tak ada warna lain. Ya? Sebab masalah perasaan lah. Ya? Ada orang nak gunakan perasaan nak buat keputusan. Aku nak pilih merah, aku nak pilih hijau, aku nak pilih biru. Itu perasaan lah ni ya, membuat keputusan atau membuat pilihan. Ya? Pembelajaran. Ya? Perasaan sangat berpengaruh dalam segi pembelajaran. Kalau kita belajar dalam keadaan yang kita dimarah, ya, dihina, dikecam, kita tak boleh belajar. Otak kita dah jam. So kalau cikgu kita, pesara kita ya, buat joke kan, bagi cerita yang menyeronok menggirirkan, kita rasa seronok. Kan? Itu kesan perasaan terhadap pembelajaran ya. Kita pun boleh fokus ya pembelajaran ya. Ingatan ya. Kalau kita mengalami perasaan negatif ya, perasaan yang menekan ya, ingatan kita ni boleh lupa. Sebab tu kalau kita sebagai pelajar, kita kena kawal perasaan kita ya. Supaya dalam keadaan tenang masa nak study, masa nak ambil exam ya. Kalau kita perasaan kita negatif ya, kita pun kita stres ke, kita bimbang, kita takut fail tu, poin yang kita ingat sebelum masuk dewan dia lupa. Dia mempengaruhi ingatan ya, persepsi. Begitu juga dengan sikap kita ya, kehendak kita dan sebagainya ya. Jadi perasaan ini memberikan kesan yang besar kerana perasaan itu timbul daripada tafsiran kita sendiri ya, terhadap terhadap emosi ya, bukan mood ya, terhadap emosi yang sedang kita alami ya. Ya. Manakala mood pula dia memberi kesan jangka panjang juga ya, tingkah laku. Ya.
Mungkin orang tu bila mood sedih kan, tak habis-habis dah seminggu tak habis-habis, mungkin dia jadi depressed. Mungkin dia jadi murung. Ni tingkah laku ya. Ya. Mungkin dia menjadi panik. Ya. Ya. Mungkin dia dalam keadaan ketakutan. Ya. Ini masalah tingkah laku. Kesejahteraan psikologi. Ni kesejahteraan mental dan psikologi akan terjejas ya. Kalau orang tu mengalami mood-mood yang adalah selalunya mood ni kita kaitkan dengan negatif lah kan ya. Kalau mood baik tu kita tak kisah sangat ya. Mood negatif, bad mood ya. Mungkin menjejaskan kesejahteraan psikologi, kesejahteraan emosi, kesejahteraan mental dia ya. Begitu juga dengan kesihatan fizikal ya. Bila dia dalam keadaan bad mood, mungkin dia tak berselera makan, mungkin dia tak pergi exercise, ya. Mungkin banyak-banyak benda-benda tak baik dia buat ya. Ya. Jadi dia tak jaga kesihatan, mungkin akan menjejaskan kesihatan dia ya. Baiklah, saudara-saudari yang saya hormati sekalian ya. Ya, banyak kesannya ya. Poin yang Pak Su nak tegaskan dia dari segi kesan ya. Kesan emosi dalam kehidupan kita, kesan perasaan dalam kehidupan kita, dan kesan mood dalam kehidupan kita ya. Jadi kalau kita mengalami keadaan-keadaan yang tak selesa ya, yang negatif ya, ya kalau kita rasa depressed ya, murung, kita rasa stres, kita rasa apa nama bimbang, kita rasa takut dan sebagainya berpanjangan tu, kita kena kajilah ya. Ini dah masuk bab mood ni. Ya. Kalau perasaan tu dia tempoh dia pendek je. Kalau mood ni dia jadi panjang. Jadi mungkin kita perlukan kawan ya. Kita perlukan bimbingan daripada ahli psikologi, counselors ya, kita jumpa doktor dan sebagainya, jumpa ustaz, ustazah ya. Yang mungkin boleh bantu kita ya macam mana kita nak keluar daripada apa nama keadaan yang mencengkam tadi ya, yang menghimpit hidup kita tadi supaya kita dapat kembali normal dan hidup dalam keadaan ceria ya, dan meneruskan aktiviti yang kita sukalah ya. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam